Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan satu negeri mengalami kerugian 30 juta ringgit setiap tahun hanya kerana satu masalah yang berulang kali berlaku, tetapi masih gagal dibendung sepenuhnya. Inilah yang sedang berlaku di Sabah, di mana penyambung elektrik haram semakin menjadi-jadi. Persoalannya, kenapakah masalah ini masih lagi berlaku walaupun pelbagai operasi telah pun dijalankan? Adakah ini berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan atau sebenarnya ada pihak yang sengaja membiarkan perkara ini berlaku? Hari ini kita akan kupas isu ini secara mendalam dan mungkin juga ada beberapa persoalan kontroversi yang bakal mengundang perdebatan. Baiklah, Sabah Electricity Sdn Bhd ataupun SESB menganggarkan kerugian 30 juta ringgit setahun akibat penyambungan haram. Ini bukanlah satu jumlah yang kecil, apatah lagi dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang. Menurut laporan terbaru, lebih 1,000 operasi telah pun dijalankan sepanjang tahun lalu, termasuklah 200 operasi bersepadu dan 800 serbuan dalaman. Tetapi adakah ini benar-benar memberi kesan? Jika kita lihat tren semasa, masalah ini masih lagi berulang dan malah semakin berleluasa. Dalam serbuan terbaru di kota Kinabalu, sekitar 50 rumah didapati menggunakan bekalan elektrik secara haram dengan sejumlah 800 kilo wayar aluminium dirampas. Bayangkan, dalam satu operasi saja sudah begitu banyak rampasan dibuat. Ini menunjukkan skala masalah ini sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Persoalan utamanya di sini, mengapakah ramai yang sanggup mengambil risiko melakukan penyambungan haram? Jika kita lihat dari sudut kehidupan masyarakat, ramai di antara mereka yang tinggal di kawasan setinggan, di mana akses kepada bekalan elektrik yang sah adalah terhad. Mereka mungkin tidak mampu membayar kos sambungan yang sah, atau mungkin mereka tidak mempunyai dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan meter elektrik sendiri. Tetapi adakah ini satu alasan yang cukup kuat untuk mereka mengambil jalan pintas? Selain itu, kita juga perlu bertanya, adakah benar tiada pihak yang bersalah dalam hal ini selain daripada mereka yang menyambung elektrik secara haram? Ini membawa kita kepada satu lagi persoalan. Adakah wujud sindiket yang menguruskan kegiatan ini? Jika dilihat pada teknik sambungan yang digunakan, ini bukanlah kerja orang biasa. Penyambungan elektrik memerlukan pengetahuan teknikal, dan jika ia dilakukan secara haram, pasti ada seseorang yang mempunyai kemahiran ini yang terlibat. Siapakah mereka? Dan lebih penting lagi, adakah pihak berkuasa benar-benar berusaha membantras kegiatan ini atau hanya sekadar menjalankan operasi berkala untuk menunjukkan ada tindakan? Kita juga tidak boleh menafikan kemungkinan wujud unsur rasuah dalam kes ini. Dalam banyak kes di negara lain, penyambungan haram sering dikaitkan dengan pegawai yang menerima suapan untuk menutup mata terhadap aktiviti ini. Adakah perkara yang sama sedang berlaku di Sabah? Jika benar, berapa lama lagi kita mahu membiarkan gejala ini berterusan? Dari segi keselamatan pula, penyambungan elektrik haram ini bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan kepada SESB, tetapi juga mengundang bahaya besar kepada masyarakat.
Sejak tahun 2016, sudah ada kes kemalangan maut akibat penyambungan haram. Bayangkan jika satu wayar yang disambungkan secara tidak betul terkena pada struktur rumah yang mudah terbakar. Kesannya nanti boleh menjadi lebih buruk daripada yang kita dapat bayangkan. Ini bukan sekadar isu keuangan, tetapi juga isu keselamatan dan juga nyawa. Lebih menyedihkan, ada laporan mengatakan bahwa sesetengah penduduk yang tinggal di kawasan setinggan sudah terlalu biasa dengan penyambungan haram sehingga mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, karena ia bukan lagi dianggap sebagai jenayah oleh sesetengah pihak. Bagaimana pula kita mahu mengubah mentaliti ini? Adakah hukuman yang dikenakan terlalu ringan atau adakah kurangnya kesadaran dalam kalangan masyarakat mengenai risiko sebenar penyambungan elektrik haram? Kita juga tidak boleh menafikan bahwa kegagalan perancangan bandar turut menyumbang kepada masalah ini. Jika kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan dapat menyediakan kawasan perumahan yang lebih tersusun dengan infrastruktur yang lebih lengkap, adakah kita masih akan berdepan dengan masalah ini? Atau adakah ini satu petanda bahwa masih ada banyak kelemahan dalam cara perancangan pembangunan dijalankan? Apa yang menarik, penyambungan haram bukanlah isu baru di Sabah. Malah dalam satu laporan sebelum ini, SISB pernah menyatakan bahwa setiap tahun mereka mengalami kerugian sekitar 20 hingga 30 juta ringgit akibat masalah ini. Jadi, jika perkara ini telah lama berlaku, mengapakah masih belum ada penyelesaian jangka panjang? Atau adakah kita sebenarnya membiarkan masalah ini berlarutan karena ia menguntungkan pihak tertentu? Mungkin ada yang berpendapat bahwa jalan penyelesaian terbaik adalah dengan meningkatkan penguatkuasaan. Tetapi penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi jika tidak disertakan dengan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Bagaimana jika kerajaan memperkenalkan program subsidi bagi membantu penduduk di kawasan tertentu mendapatkan bekalan elektrik secara sah? Bagaimana jika ada inisiatif untuk memberikan insentif kepada mereka yang melaporkan aktiviti penyambungan haram? Dalam perbincangan ini, satu persoalan yang perlu kita pikir adalah apakah kita benar-benar serius mahu menyelesaikan masalah ini? Atau adakah ia sekadar isu yang dibincangkan setiap kali ada laporan baru? Dengan anggaran kerugian 30 juta ringgit setahun, kita perlu sadar bahwa ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah wang rakyat, wang yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan negeri, tetapi sebaliknya hilang begitu sahaja akibat aktiviti haram yang masih lagi berleluasa. Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah penyambungan elektrik haram ini benar-benar berpunca daripada rakyat yang terdesak atau sebenarnya ada dalang di sebaliknya? Adakah pihak berkuasa melakukan tugas mereka dengan baik atau ada pihak yang sengaja membiarkan perkara ini berlarutan? Kami ingin mendengar pendapat Anda, oleh itu sila tuliskan dan ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk video-video ulasan serta perbincangan seperti ini tentang isu-isu semasa yang berlaku di negara kita. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Terima kasih semua.